Okay, so kita pergi ke chapter 1, limits. Okay, limits of function lah. Kita apa bezakan dia function dengan limits? Okay, function. Function yang kita belajar sebelum ni, linear, apa lagi? Dan kuadratik. Ini dipanggil function lah. Dan cubic, log, semua tu trigo, itu semua adalah function. Okay. Dan selalunya function, katalah dia punya ni given, simbol dia fx equals to, katalah 3 per x. Kan? Lepas tu, when x equals to 0. Kalau x equals to 0, apa nilai fx awak rasa? Apakah nilai fx tu? Kalau 3 per 0. Kosong. Cuba Undefined. Kosong. kalau tekan kalkulator dia keluar apa? Undefined error. Ada tu keluar back error. Back error tu maksudnya dia undefined lah. So untuk function tidak boleh kosong dekat bawah. Dia akan jadi max error, dia akan jadi undefined. Itu kalau function biasa. Tapi kalau limits of function. So kalau limits of function, dia ada perkataan limits of function. So maksudnya had bagi function tu. Had bagi fungsi. So maksud dia. Dia bagi, dia punya penulisan dia, limit fx x approaches 0. Kata macam tu. Okay. Dia punya penulisan limits ni satu baris. Dia bukannya terangkat ke atas ke apa ke. Ini dia satu baris. Lepas tu x approaches 0, anak panah. Okay. Ini kecil je dekat bawah limit. Penulisan ni pun kena tahu juga. Dia kecil je bawah limit. So limit bagi fx when x approaches 0. Kita gantikan, kata kalau kita ganti fx tu dengan 3/x, x approaches 0. Okay. So walaupun dia adalah soalan limits, tapi kita akan direct substitute juga. Okay. Kita akan substitute juga. So kita akan dapat 3 per 0 juga. So 3 per 0, kalau yang ni apa jawapan dia? Undefined. Salah. Kat sini adalah infinity. Okay. Maksudnya sebenarnya beza dia, yang ini dia tanya x equals to 0. Equals ni dia memang nak sama dengan kosong. Sama dengan kosong dia tak boleh. Tapi kalau dalam limits dia tidak guna equals to 0. Dia guna apa? Dia guna ni approaches. Approach. Menghampiri. Dia cakap, aku tak pergi pun kosong. Aku datang dekat je. Macam tu je lah. Itu aja. So yang dia tak boleh pergi pada kosong tu. Dia tak boleh sama dengan kosong. Dia tak boleh masuk dekat kosong tu. Tapi kalau dia menghampiri kosong tu boleh. So, kemana fx tu? Pendek kata dia dekat sini. Okay, kalau dalam limits ni, x approaches a katalah sama dengan L. Dia macam tu. Yang ini adalah arah perjalanan di paksi X. Ataupun awak boleh kata tengok pada paksi X lah. Kalau yang ini pula
Ini adalah arah kan. Arah tuju lah kot. Bukan arah perjalanan. Arah tujuan dipasi X. Kalau L ni arah tujuan dipasi Y. Okey, macam tu. Itu sebabnya kalaulah awak kata limit 3 per X when X approaches 0 adalah sama dengan infinity. So, graf dia kan, ini adalah fungsi function apa ni? 3 per X ni function apa? Linear ke 3 per X? Apa dia? Rational ratio function ataupun reciprocal function. Dia ada per-per tu. Per-per yang bawah dia ada X. Itu dipanggil ratio atau reciprocal function. So macam mana graf dia? Kan? Sebab kita tahu kalau linear, graf dia straight. Kalau kuadratik, graf dia macam mana? Macam mana graf dia? Kalau kuadratik. Kau tahu graf kuadratik? X squared. Kuadratik tu X squared. Graf senyum atau masam. Graf senyum atau masam. Okey, so kalau graf ratio ni macam mana sebenarnya? Okey, so ini yang datang limits tu. Kan saya kata X approaches A. So ini arah tujuan dipasi X. Maksudnya sekarang ni dia nak tuju kosong. Dia macam tu. So dia nak tuju kosong, X ni dia datang. Nampak tak dia tuju kosong? Dia tuju kosong. Lepas tu yang ini adalah arah tuju paksi Y. So paksi Y ni, kalau awak plot graf dia, dia macam ni. Ini graf dia. Kalau kita plot graf tu, nampak tak? Nilai X dia makin kecil. Makin menghampiri kosong. Tapi nilai Y dia semakin lama, semakin apa? Makin kecil nilai X, makin besar nilai Y. Nampak tak? Katalah yang ini nilai dia adalah 0.1. So, nilai dekat atas dia 3 bahagi 0.1 apa? Tiga puluh. Betul tak? Kan? So, lagi nilai X tu semakin menghampiri kosong. So, nilai Y ni dia akan semakin besar. Dan dia akan semakin besar lah nilai Y tu. Itu yang dikatakan semakin menghampiri infinity. Nilai Y tu. Sama lah juga kalau daripada sebelah kiri. Dia maksudnya daripada negatif 10. Lepas tu dia makin kecil. Negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 0.5, negatif 0.1. So, bila kita plot graf, semakin X tu menghampiri kosong daripada sebelah kiri, dia punya graf ni akan semakin pergi ke mana? Kalau dia ke bawah tu kita kata paksi Y tu pergi ke mana? Negatif infinity. Dia makin panjang lah ni. Sebab dia lah unstoppable. Itu sebabnya kita katakan untuk limits
Okay, kalau kita substitute 3/0 kan, dalam limit 3/0 bermaksud infinity. So yang ini awak kena pastikan ini soalan limit ke ini soalan function biasa, limits of function ataupun function biasa. So kalau soalan limit 3/0 dia akan dari infinity. Tapi kalau function biasa dia tak ada limit 3/0 dia akan jadi undefined. Itu sebab graf dia, kalau awak tengok kat sini, dia just menghampiri kosong je. Dia takkan cross pun. Dia tak akan pergi ke sini. Dia tak ada macam tu. Sebab kat sini ni, dia undefined. Dia tak boleh touch. X sama dengan kosong tu dia tak boleh touch. Tapi dia boleh menghampiri X kosong je. Itulah limit tu. Okay. So limits are used to describe how a function behaves as the independent value x approaches a given value. So penulisan kita, limit f(x) when x approaches a is equals to L. So ini dia punya cara baca dia. Apakah had bagi f(x) apabila x menghampiri a? Apakah had bagi x bila x menghampiri? Apakah had bagi fx bila x menghampiri a? So ini adalah had bagi x bagi fx lah. Inilah jawapan dia, L tu. Okay, dia boleh datang daripada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Macam tadilah saya tunjuk tadi. Dia menghampiri kosong daripada sebelah kiri, dia datang kosong menghampiri daripada sebelah kanan. Okay. So macam mana bezakan dia? Ada tanda negatif dengan positif ke atas tu. So kalau negatif ke atas tu maksudnya dia approach from the left, kalau positif tu approach from the right. Okay, we are only concerned with the value of x near the point. Kita nak concern dia near the point, not the value at the point. Nampak tak? Kita cuma sekarang ni cerita tentang near the point, bukan at the point. At the point tu adalah function. Near the point tu adalah limit of function. Okay, macam mana kita nak cari nilai limit ni? Ada dua cara. Pertama adalah dengan kita buat table lah. Okay, kita select several value of x close enough to a. Observe the pattern of the corresponding fx values. Guess the value of fx when x is approaching a. Ataupun kita boleh sketch graph. Simply observe. Maksudnya semua ni kita tentang observation lah. Okay, simply observe the value that the corresponding fx values as x values get closer and closer to a on the x-axis. So dua cara macam tu. Contoh dia macam ni. Ini nilai x. Okay, negatif 0.1, lepas tu dia kecil negatif 0.1, negatif 0.01, lepas tu kosong. Untuk daripada sebelah kanan pula 0.1, lepas tu dia kecil lagi 0.1, lepas tu dia kecil lagi 0.001. Okay. Kalau awak perhatikan dekat situ, okay, x tu dia semakin menghampiri apa? Dia approach apa? Nilai apa? Kosong. Dia approach kosong. Okay, untuk fx. Okay. So apakah sini maksudnya paksi y tu? Paksi y tu maksudnya fx lah. So awak tengok paksi y ni pula menghampiri apa? Semakin menghampiri nombor apa? 1. 1. Inilah cara penulisan dia. Terus sebelah kiri. Sebelah kanan pun sama juga. So sebelah kanan pun awak boleh nampak. Kan x tu dia approach 0. Tapi from the right. So bila dia approach 0 from the right, lepas tu paksi y dia
akan menghampiri 1. 1 juga. So itu yang saya katakan 1 ni adalah dia punya destinasi, dia punya arah tuju pada paksi Y. Yang bawah ni adalah dia punya arah tuju paksi X. Kita nak tengok yang tu, observe. Lepas tu, kalau kiri dengan kanan dah sama, kiri sama dengan kanan, datang daripada kiri sama dengan datang daripada kanan, baru kita boleh buat kesimpulan limit fx when x approaches 0 equals to 1. 0 ni, kalau saya panggil sebagai 0 solid. Kalau saya istilahkan sebagai 0 solid tu maksudnya dia tak ada kiri kanan lah. Tak ada simbol dah. Tak ada simbol kiri ataupun kanan dah. So 0 solid. So yang ini ada sebelah kiri. Sebelah kiri dia sama dengan 1. Datang daripada sebelah kanan pun sama dengan 1. Maksudnya kita boleh buat kesimpulan bila kiri sama dengan kanan, maksudnya limit fx when x approaches 0, ke 0 yang solid tu sama dengan 1. Itu kalau kita masuk nilai. Kalau kita graf, so kita kena sketch graf lah. So ini fungsi apa ni? X squared tambah 1 ni. Kuadratik. So ini adalah fungsi kuadratik. So kuadratik tadi, kuadratik function kita tahu senyum atau masam. So kita sketch graf, kita dapatlah ini graf dia adalah graf senyum. Okay, daripada graf ni pun kita boleh nampak. So X menghampiri kosong daripada sebelah kiri. Dia datang menghampiri kosong. Kosong dekat sini. So menghampiri kosong. So kita tengok dia berhenti dekat mana. Kita tahu dia berhenti kat nombor 1. So boleh juga. So kita boleh tulis limit X approaches 0 from left is equals to 1. Ataupun daripada sebelah kiri pun kita observe juga. Datang daripada sebelah kanan, Datang daripada sebelah kanan, ke mana dia tuju? Limit approaches 0 daripada sebelah kanan pun dia tuju 1 juga. So bila macam ni, kanan sama dengan kiri. Lepas tu boleh kita kata limit fx when x approaches 0 equals to 1. Awak kena tahu tengok tu. Okay. Itulah kiranya. Ataupun sebenarnya, okay, sebenarnya dia ada metod yang ketiga. Kan, tadi 2 metod je. Metod 1 guna table, metod 2 guna graf. So metod 3 adalah just simply substitute. Kan, nilai X solid tu. Nilai X yang solid tu. Maksudnya kalau dia minta limit fx when x approaches 0, lepas tu fx dia bagi fungsi x. Fx, x squared tambah 1. Kita terus saja simply substitute kosong ni dalam x. So kita akan dapat kosong kuasa 2 tambah 1. So pun akan dapat 1 juga. So limit fx when x approaches 0 is equals to 1. So ini metod yang ketiga. Okay, selalunya kita pakai metod yang ketiga ni lah. Metod yang pertama dengan kedua ni yang guna table dengan graf ni dia lebih more untuk kita fahamkan konsep perjalanan tu. Konsep had. Kalau rasa dah clear, kita boleh terus simply substitute sahaja. Okay. Kita try nombor 2 ni.
Okay, ini actually sebenarnya yang nombor 1 ni ada dalam YouTube. So kalau awak boleh tengok YouTube balik lah. Yang nombor 2 ni actually kita kena buat sendiri. Okay, find the limit of fx when x squared minus 9 over x minus 3 as x approaches 3 numerically by using table. Disuruh by using table. So, kita guna table, kita masuk nilai. So kita ambil lah daripada sebelah kiri, kita ambil dulu 2.9. Makin lama, makin dekat dengan 3. 2.99, 2.999. Okay, cuba substitute 2.9 ni dalam X ni. Dapat berapa? Kalau substitute 2.9 dapat berapa? Kosong. Hey. Kosong. 2.9 kuasa 2 tolak 9 bahagi dengan 2.9 tolak 3. Mana datang kosong? 5.9. 5.9. Kalau 2.99? Kalau 2.99 pula? Kalau 2.99? 5.99. Kalau 2.999? 5.999. Apa dia? Okay. 5.999. Okey. Itu sebelah kanan. Okay, sebelah kiri. Itu sebelah kiri. Sebelah kanan. Okay, 3.1. 6.1. 6.1. 3.01. 6.01. 3.001. 6.001. Okay. Okay, so by observation, kita observe. Okay. Semakin X menghampiri 3 daripada sebelah kiri. Okay, ke manakah perginya had fx tu? Awak nampak 5.9, 5.99, 5.999. Dia semakin menghampiri nombor apa awak rasa? 6. 6. Okay. Sama juga macam daripada kiri ni. Semakin X menghampiri 3 daripada sebelah kanan. X tu nampak daripada 3.1 dia kecil lagi. 3.01. Lepas tu dia kecil lagi. 3.001. Sebab yang tadi menghampiri daripada sebelah kiri. Sebelah kiri ni nombor dia makin lama makin besar lah. Semakin pergi ke 3. Okay. So semakin X menghampiri 3 sebelah kanan. So ke mana juga perginya limit ni? Limit fx ni? 6. 6 juga. So dia maksudnya kita nampak pattern dia macam tu. So bila kiri dengan kanan sama, kita boleh buat kesimpulan limit fx when x approaches 3 solid. Maksudnya tak ada positif, tak ada negatif tu, is equals to 6. Okay. Ataupun macam mana saya kata, kita just simply substitute. Macam mana kita nak simply substitute je? Okay, kita ada limit fx when x approaches 3. Kita guna 3 solid. Okay. Lepas tu fx tu kita ganti dengan x squared minus 9 over x minus 3. Lepas tu apa yang kita akan buat? Kalau awak substitute terus, awak akan dapat apa? Kalau direct substitute 3 ni, akan dapat apa? Atas dapat apa? Bawah dapat apa? Atas kosong, bawah kosong. So 0 over 0.
Kosong over kosong. Saya dapat error. Kalau diikutkan dalam limit, dia dikatakan indeterminate. Indeterminate ni bukan undefined. Dia adalah tak boleh dinilaikan lagi. So bila dia tak boleh dinilaikan lagi, kita kena buat something. Atas kosong pun betul. Sama ada kita factorize ataupun kita darab dengan conjugate. Yang ini akan ada masa muka surat 7 nanti. Tengok page 7. Kita akan jumpa IDF tu. Tapi sekarang ni saya nak tunjukkan awak macam mana nak dapatkan limit tu dengan hanya substitute sahaja. Okay. Mana yang boleh di-factorize ni? X squared minus 9 over X minus 3. Awak rasa mana satu yang kita boleh factorizekan lagi? X squared minus 9. X squared minus 9 kalau factorize dapat apa? Macam mana factorize X squared minus 9? X tambah 3, X tolak 3. Okay. So, bila awak factor, awak boleh nampak sebenarnya, boleh di-cancel. Okay. So, boleh di-cancel. Maksudnya yang tinggal hanya X tambah 3. So, bila macam ni, baru kita akan substitute balik. Tadi mula-mula substitute kita dapat 0 over 0. So, tak boleh. Kita kena factorize dulu. Bila factorize, rupanya function ni cuma X tambah 3. So, bila kita gantikan 3 tambah 3, baru kita dapat 6. Lepas kita dapat juga jawapan. Okay. So, benda ni sama ada awak observe dengan awak masuk nilai menghampiri X tu, menghampiri X sebelah kiri, menghampiri X sebelah kanan, ataupun kita boleh terus direct substitute. Okay, kita substitute sahaja 3 tu dulu. Tapi kalau dapat 0 over 0, dia dipanggil indeterminate. Nanti pada page 7 nanti kita akan terang detail lagi. Macam itulah limit. Dia nampak macam function tapi sebenarnya dia bukan function sahaja. Dia adalah limits of function. Okay, itu mukadimah dia. So yang ini siapa yang nak salin ke. Kalau yang belum ada nota tu nak screenshot ke. Nanti dah dapat nota baru salin balik. Dah ke? Okay, kita pergi ke properties of limits. Okay. So properties of limits, the properties make the process of evaluating limit considerably easier for certain classes of function. Limits of this type of function may be evaluated by substitution of x. Kan, macam tadi lah, dia guna substitution of x. Contoh dia yang ini, limit of c when x approaches c. Tapi c yang ini adalah constant. Maksudnya dia nombor je. Dia tak ada x. So bila kita minta had bagi constant, dia punya jawapan dia adalah c tu balik. Macam ni lah. Kalau limit for 5 when x approaches 3, so apa jawapan dia? 5. Okay. So kalau nombor 2 ni, limit untuk x when x approaches a. So yang ini kalau ada x, kita akan substitute dalam x. So bila kita substitute dalam x, so dia akan jadi a lah. Kita substitute a tu dalam x dan dapat ni. Itu jawapan dia. Substitute terus 2 di dalam x, so terus dapat apa? 2. 2.
2. Okey. 3 ni pun sama juga. Direct substitute. Semuanya dia berkisah tentang substitute lah. So, sebab dia jadi A kuasa X. Example. Dapat apa jawapan dia? 16. Mana datang 16? 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. Itu substitute 4. So, 16. Okay. Yang nombor 4 ni, dia ada hasil darab ni. So, C ni constant. Fx tu adalah function yang ada X lah. So, constant ni boleh bawa keluar dulu. Kita boleh bawa keluar dulu constant. Sebenarnya nak kekal pun boleh juga. Nak bawa keluar pun boleh juga. Dia cuma nak cakap properties lah. Properties hanya constant saja yang boleh bawa keluar. Contoh dia macam ni lah. 5 awak boleh bawa keluar. So yang tinggal X sahaja. Dia jadi macam tu. So dia akan jadi macam hasil darab lah. 5 darab X approaches 4 tu. Limit X when X approaches 4. So yang ni tadi macam nombor 2. Properties yang nombor 2 tu. Maksudnya berapa je? Apa jawapan dia dekat sini? 5 darab apa? Darab 4. 20. Macam itulah. Ataupun sebenarnya tak payah bawa keluar pun boleh. Tak payah bawa keluar pun boleh. So awak just masuk je lah. Limit X approaches 4. Ini short current tu lah. Limit 5x when X approaches 4. Terus sahaja substitute 4 ni dalam X. Terus boleh dapat 5 darab dengan 4. Terus dapat 20. Pun boleh juga. Cuma properties kata kalau untuk ada kes-kes yang perlu bawa keluar, kita bawa keluar. Macam tu. Okey, so kalau hasil tambah ataupun hasil tolak, asal dia ni, dia satu kurung macam ni. Kita boleh pecahkan dia. So, kita ada 2 limit. Daripada satu limit yang dia share tu, kita akan dapat 2 limit. Yang ni pun sama juga. Nak pecahkan pun boleh, nak continue pun boleh. Hasil darab pun sama juga. Yang ni dia seketul dalam bracket tu. So bila kita pecahkan, dia dah jadi 2 ketul. Dia dah jadi hasil darab. Bahagi pun sama juga. Asalnya dia seketul macam ni. Sekarang ni dia dah bahagi 2 ketul macam ni. Ya, ada masanya kita kena separate kan lah. Kalau tak perlu apa-apa, kita boleh terus direct substitute je, tak payah separate dan itu properties dia. Okey. Kita habiskan example 2 ni. Kita ambil soalan 1 dengan 2 dulu. Okay, soalan 1. Limit pi when X approaches 3. Apa jawapan dia? Tiga ada. Salah. Pi. Ini properties nombor 1. Pi ni nombor. Pi ni bukan X. Kita hanya boleh substitute dalam X. So kalau dia nombor, kita akan ambil pi balik. Pi is a number tau. It is a constant. So dia bukan variable. Variable kita X. Variable maksudnya pun boleh ubah. X tu could be any number. Dia boleh bertukar-tukar. Set jadi 3, set jadi 7. Tapi kalau pi ni memang itu nilai dia. Apa nilai pi? Siapa tahu nilai pi? 3 point. Tekan calculator. 142. 142.
tu nilai pi. So dia adalah constant. Okay, so ingat tu. B, apa jawapan B? Ni 9. 9. 9. So direct substitute. 9. Okay, C. 405. Alright, 405. Substitute 3 tu pada X. Okay, D. 44. 44. Okay, E. 88. Apa dia? 88. 88. Okay, F. 0.13. Saya tak nak dalam pecahan, dalam perpuluhan. Saya nak dalam pecahan. Antara perpuluhan dengan pecahan, pecahan tu lagi accurate. 3/23. Okay, substitute je kan nilai. Terus. Okay, nombor 2. Buat dulu. Nombor 2 ni kan saya panggil nama. Buat dulu. Okay, 2A. Maisarah, ada tak? Maisarah. 2A. Insyirah. Nur Insyirah Kristina. Ya, Madam. Apa jawapan? 1/9. Okey, 1/9. Okey, B. Muhammad Amin. Ada tak? Ada, madam. 81, madam. 81. Alright. Okey. C. Nurul Nabihah. Ada tak? Ada, Madam. Dapat apa? Wih. 18/31. Alright. 18/31. Okey. D. Badrul Amin. 4. Madam. 4. Okey. Senang je. Semua ni pakai direct substitute. Okay? So, kita boleh stop awal. Kan petang kan nak jumpa lagi. Okay? Alright, baik, madam. Terima kasih.